Malaysia bukan negara miskin. Lagipun kita pengeluar beras. Ada dasar pengeluaran beras negara. 70% pengeluaran dalam negara, 30% diimport daripada luar negara. Jadi kalau ikut itu, pernah tak dengar dalam sejarah Malaysia yang tuan-tuan dah ada ni? Dargan sini ada 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Saya 76. Mungkin paling tua di sini saya lah. Tapi nampak macam muda lagi. Pernah tak kita dengar orang beratur berkejang-kejang? Kita tengok dalam video dah tular. Hampir banyak video dah tular. Orang mesti queue nak ambil bekalan beras. Bekalan siapa? Bekalan farmer. Saya cakap juga tadi di Kemahal. Mana ada kerja farmer bekal beras? Tuan-tuan ada dengar tak? Kalau dia bekalkan sayur, beli sayur, pasarkan sayur, kelapa, ada tak pernah masuk dalam senarai itu, beras. Beras ialah makanan ruji. Memang kita makan beras siang malam, pagi petang, siang malam. Dan selama ini tidak jadi masalah. Di mana saja pergi kedai, ada kedai yang jual beras. Kerana sistem pengagihan dan juga rantaian bekalan itu sudah establish lama. Bukan setahun dah, rasa saya dah 30, 40, 50 tahun dulu. Sebelum bernas dan selepas bernas. Saya sebut tadi Datuk Sri Syahidan ni antara pakar bernas. Kalau nanti ada masa dia boleh ucapkan dia nanti. Tentang soal bekalan beras. Tapi hari ini dibaca berita Haji Mat Sabu. Siapa dia tu? Menteri apa? Menteri Naik Lembu. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Oh, kamai susah nak sebut. Menyampaikan apa dia kata penerangan pada Perdana Menteri. Itu yang dimaklum pada saya. Ada kenyataan rasmi dikeluarkan. Memberitahu pada Perdana Menteri dia sedang menguruskan soal bekalan ni menerusi farmer. Dan tak ada kenyataan Perdana Menteri kata tak betul. Kalau saya waktu jadi Perdana Menteri kata betul lah kau ni. Tak boleh buat macam itu. Pasal apa? Bukan kerja farmer. Kalau farmer buat kerja ni dah tanggungjawab baru. Jadi kalau dia buat urusan ni, tiap-tiap hari dah lori dia tak angkut lagi sayur apa sekali, nak pergi kamera dan tak ada lagi dah. Pasal apa? Nak angkut beras. Jadi masalah pada petani-petani yang lain. Siapa nak bekal, siapa nak jual, siapa nak pasar, bekalan orang-orang kampung yang diurus melalui bantuan daripada farmer. Oh, farmer jawab tak ada. Lori saya tak ada, pegawai saya tak ada, sekarang sedang uruskan kerana Mat Sabu suruh aturkan agihkan beras di seluruh negara. Macam mana? Saya sebutkan itu satu langkah bodoh. Jarang saya cakap orang bodoh. Saya tak boleh tahan tengok macam itu. Pasal ini tidak akan menjadi satu tindakan yang kekal. Sementara, tak ada sistem pengagihan bekalan beras daripada Pernas. Dia dah beli beras daripada pengeluar-pengeluar beras tempatan. Tak cukup dia import daripada Vietnam, dia import daripada Thailand, dia import daripada Pakistan, dia import dulu daripada India. Dia dapatkan bekalan itu supaya bekalan beras negara mencukupi. Tak silap saya, Datuk Sri Syahidan, 2.2 juta metrik tan setahun. Yang terkini kata bekalan beras tempatan sudah merosot. Nak tahu kenapa pula merosot? Mungkinkah kerana cuaca dah berubah? Keadaan banjir ataupun keadaan tanah kering kerana tidak hujan, ataupun masalah harga baja yang mahal, ataupun benih-benih beras yang tak cukup dan sebagainya. Hasil pengeluaran beras dalam negara sudah merosot hampir 10% kurang daripada dahulu. Jadi persoalan yang ini patut Mat Sabu tengok. Pasal dia Menteri Pertanian. Pergilah turun kat Kedah tu, tanya orang Kedah jumpa Menteri Besar, ni macam mana nak buat? Kawasan tanah untuk tanaman padi sudah ada. Dah diusahakan berpuluh-puluh tahun. Kenapa hasil merosot? Ambil tindakan. Kerana soal tanaman beras ni bukan nak tunggu sampai 10 tahun tanam usang king. Untuk beras ni mungkin dalam masa tempoh beberapa bulan tanaman beras. Daripada benih sampai ke jadi hasil, mungkin 5-6 bulan saja. 3 bulan saja. Dapat 1 hektar 5-6 tan. Dan kalau itu dapat usahakan mungkin akan meningkat dalam satu musim kehadapan. Tak payah nak tunggu sampai 2-3 tahun.
Kenapa tak dibuat begitu? Tak ada juga kenyataan dijelaskan bahawa ini langkah akan diambil. Orang mencari beras tempatan. Mana dia beras tempatan? Yang ada beras import. Harga sudahlah melambung naik. Kita dulu ada sistem kawalan harga sedikit sebanyak untuk menentukan paras harga yang dijual pada pengguna, terutama orang-orang yang pendapatan rendah itu tidaklah terlalu tinggi, mampu beli. Kalau sekarang yang jual harga beras sampai dekat RM53 satu kampit, beras super import, mungkin orang di Felda pun tak beli tapi terpaksa bagi. Itu sudah melampau dengan harga yang terlalu tinggi sekali. Jadi ini isu saja. Saya tak nak sebut apakah jawapan pada permasalahan, tapi menunjukkan tentang keupayaan kerajaan menyelesaikan masalah negara. Sebelum ini isu telur pun Mak Sabuh juga. Sekarang ni saya nak tanya, siapa Menteri Perdagangan dalam negeri hal ehwal pengguna? Yang baru meninggal itu Datuk Seri Salihuddin Nasution. Ayub. Salihuddin Ayub. Meninggal dah. Sampai sekarang saya pergi tak diisi. Rasa saya lah, Datuk Tuan Ibrahim. Jawatan menteri itu tak diisi. Ini krisis. Takkan PM nak memangku jawatan tu? Lantik kalau banyak lagi ahli-ahli parlimen yang dipikir layak sesuai. Kosong jawatan tu tak diisi. Pilihan raya dah selesai dah. Dipulai. Dia juga disepang jeram. Dah ada wakil rakyat. Tak tahu wakil rakyat itu nak lantik. Tapi tak diisi. Ini bukan pandangan saya biasa saja. Tapi kalau jawatan yang ada penting, di mana keadaan negara berhadapan dengan suatu krisis, menteri yang bertanggungjawab tidak ada di situ untuk menyelesaikan masalah, takkan serah pada menteri lain memangku jawatan. Boleh, tapi bebannya agak besar. Sebab itu patut tak boleh suruh Fama. Dia suruh Fama buat kerja. Pasal Fama ada buat AGC Kementerian Pertanian. Sedangkan tugas itu bukan di bawah Kementerian Pertanian. Jadi saudara, ini kecelaruan masalah yang sedang negara hadapi. Ini satu bahagian kecil daripada banyak masalah yang lain.